Kita masuk subtopik yang kedua, rintangan resisten. Okey, yang ni topik ni kita takkan habis hari ni, kita buat setengah-setengah lah. Setengah hari ni, setengah minggu depan lagi lah. Okey, rintangan resisten tu apa? Tadi kita dah belajar arus, lepas tu kita belajar potential difference kan, beza keupayaan. Arus ampere, beza keupayaan volt. Okey, rintangan adalah ohm. Dah belajar juga waktu mendengar rendah juga kan. Rintangan resisten adalah ohm. Maka ada dua jenis, konduktor ohm dengan konduktor bukan ohm. Dua-dua ni kita boleh ukur lah rintangan dia. Cuma satu rintangan dia sama, satu lagi rintangan dia berubah-ubah. Okey, kalau dia konduktor ohm, dia punya graf dia, yang ni pun dah pernah buat dah eksperimen waktu form 2 dulu. Kalau kita pelotkan beza keupayaan dengan arus, kita akan dapati graf dia berkadar langsung, directly proportional. Okey, kalau dia konduktor bukan ohm, dia akan melengkung. Dia akan melengkung. Maka dekat sini dia punya kecerunan gradient. Gradient dia tu, kecerunan dia. Lepas tu kecerunan dia dekat sini. Yang ni dalam AdMath kita dah belajar kan. Kalau dia melengkung ni, dia kita panggil dy dx lah, differentiation kan. Dia punya kecerunan dia, tangent dia tu. Cuma yang ni kita nampak dia punya kecerunan dia kalau dekat mana-mana sama kan, kecerunan sama. So yang ni tadi berkadar terus, berkadar terus. Yang ni meningkat kan, bertambah. V bertambah dengan I. Bila I bertambah, V pun bertambah. Cuma yang ni V dia bertambah juga, cuma dia berkadar terus. V berkadar terus dengan, maksudnya kalau I berubah 2 unit, V pun berubah 2 unit. Okey, lepas tu kecerunan. Tadi saya cakap kalau ada garis lurus, kecerunan sama. Kecerunan malar. Manakala dekat sini kecerunan bertambah. Bertambah. Sebab nampak dia semakin cerun kan, tangent dia semakin lama semakin menegak. Tangent dia semakin lama semakin menegak, maka kecerunan dia bertambah. Maka kita katakan rintangan. Rintangan tu apa? Rintangan adalah ratio nisbah volt dengan arus. Nisbah beza keupayaan dengan arus. Maka kecerunan dia adalah V bahagi dengan I. Bila bahagi ingatlah kecerunan. So kalau kecerunan dia malar, rintangan pun malar. R malar. Kalau kecerunan dia bertambah, R pun bertambah. Itu definisi dia. Rintangan, definisi dia adalah nisbah beza keupayaan dengan arus. Itu masuk rintangan. Beza keupayaan dengan arus. Okey, kalau dia kecerunan dia malar, gradient dia constant, maka R dia pun constant malar. Kalau kita tengok kat sini, gradient dia tu diwakili oleh tangent kan. Kita dah belajar AdMath. Gradient dia diwakili oleh tangent. Kalau dia graf melengkung, maka kalau tangent dia nampak semakin lama semakin ke kanan, lepas tu dia menegak, maksudnya kecerunan dia bertambah, gradient dia bertambah. Gradient adalah R, resisten, rintangan, maka rintangan pun bertambah. Okey, faham tak konduktor ohm dengan konduktor bukan ohm ni? Boleh Cikgu. Boleh pastikan tahu nak lukis graf ni. Sebab dalam soalan kadang-kadang dia suruh lukis lah, sila lukiskan graf bagi konduktor ohm kan. Dia dah bagilah V dengan I semua tu, kita tinggal nak lukis straight line tu saja. Okey, lepas tu kalau kadang-kadang soalan dia bagi macam ni, bentuk melengkung macam ni kan. Adakah ini konduktor ohm ataupun konduktor bukan ohm? Kita kata dia ni bukan ohm. Lepas tu dia kata terangkan mengapa dia ni bukan ohm. Sebab kecerunan dia bertambah. Macam tu saja. Bila kecerunan pertama, kita tahulah rintangan dia bertambah. So formula untuk rintangan, R sama dengan V bahagi dengan I. Maka Ohm's law, hukum Ohm yang kita belajar waktu form 2 tu adalah V sama dengan I R. I tu bawa pergi ke R. Maka kalau kita buat Y sama dengan MX plus C, sebab kita plot V dengan I, V ni Y lah kan, I ni adalah X, maka R ni adalah M kan, gradient. Tak ada lah Y intercept, lintasan Y tak ada. Okey, sebab dia berkadar terus.
Yang ni kita panggil hukum Ohm. Hukum Ohm. Sebab tu dia namakan konduktor yang obey Ohm's law, yang mematuhi hukum Ohm, kita panggil dia konduktor Ohm. Kalau konduktor yang dia punya kecerunan dia tak malam, maksudnya dia bukan straight line, maka dia tidak mematuhi hukum Ohm, does not obey Ohm's law, kita kata dia bukan Ohm. So itulah maksud dia, datang daripada mana nama Ohm dengan bukan Ohm tu, datang daripada hukum Ohm, Ohm's law. Okey, menyelesaikan masalah litar kombinasi. Okey, yang ni pun dah belajar dah waktu form 2 saya rasa. Litar bersiri dengan litar selari macam mana formula dia. Okey, litar bersiri arus dia, current dia sama. Samalah. Kalau sebab dia sambungkan secara bersiri, maka current untuk dekat mentor pertama, arus dekat mentor kedua dengan arus dekat mentor ketiga semua sama. Sama arus dia. Kalau beza keupayaan pula, kita kena tambah mentor pertama, tambah mentor kedua, tambah mentor ketiga, dapatlah total dia. Jumlah voltage, jumlah beza keupayaan. Kalau dia rintangan pun kena tambah rintangan mentor pertama, rintangan mentor kedua, rintangan mentor ketiga, dapatlah jumlah rintangan. Tu untuk litar bersiri, sambungan mentor ataupun rintangan secara bersiri. Kalau dia litar selari dia macam ni lah. Dia macam tu. Dia bertingkat-tingkat kan. Yang ni kita panggil litar selari, parallel circuit. Okey, current, arus dia kita kena tambah. Maksudnya arus dekat mentor pertama, arus dekat mentor kedua dengan arus dekat mentor ketiga, kita kena tambahkan untuk dapat jumlah arus. Sebab bila dia masuk dekat point intersection ni, simpang ni, arus yang jumlah yang disupply oleh bateri tu dia kena berpisah lah. Satu pergi kat mentor yang pertama, satu lagi kena masuk mentor kedua, satu lagi masuk ke mentor ketiga. Maka dia kena divide kan, dia kena distribute kan current tu. So kalau nak dapat balik yang asal, kita kena tambah balik semua current tu, kena tambah balik semua arus. Okey, kalau dia beza keupayaan, jarak kan, kita punya beza keupayaan mentor ni dengan beza keupayaan mentor ni dengan beza keupayaan mentor lagi satu ni semua sama lah. Sebab dia datang daripada bateri yang sama. So beza keupayaan tu kerja. Kerja tu dah dilakukan oleh siapa? Oleh bateri lah. Bateri kita sama, maka kerja dia sama. Kalau kita compare dengan yang bersiri tadi, ya bateri sama, cuma bateri ni buat 3 mentor dalam satu masa. Maka bateri ni dia kena buat kerja untuk mentor pertama dulu, baru dia buat kerja mentor kedua, barulah kerja mentor ketiga. Maka kita kena tambah balik jumlah kerja yang dilakukan oleh bateri. Compare dengan litar selari ni, satu bateri dalam pada masa yang sama, dia buat mentor pertama, mentor kedua dan mentor ketiga. Dia tak pergi flow by flow. Dia tak pergi satu-satu. Dia pergi serentak tiga-tiga mentor ni dalam masa yang sama. Maka kerja yang dilakukan adalah sama untuk semua tiga-tiga ni. Maka beza keupayaan dia sama. Kalau bersiri, kalau satu terbakar lah, contohnya tengah-tengah terbakar, kita kata semua mentor tak menyala kan. Sebab bateri ni dia kena flow, kena ikut flow. Dia mesti kena follow satu dulu. Lepas tu baru follow yang kedua. Bila nak masuk yang kedua terbakar, maka litar terputus tu tak boleh nak masuk ketiga. Maka yang pertama ni pun tak lengkap litar dia. Dia tak sambung balik ke negatif. Maka yang pertama pun tak menyala. Kalau yang litar selari, kalau satu terbakar, maka yang mentor pertama ni masih lagi litar yang lengkap. Mentor yang kedua pun litar yang lengkap. Boleh sambung positif ke negatif. Cuma litar kedua sajalah yang tak menyala. Itu sebabnya reason kenapa satu beza keupayaan kena tambah, satu lagi beza keupayaan sama. Okey. Rintangan pula untuk selari dia 1/R. 1/R1 tambahlah 1/R2 tambahlah 1/R3. So yang ni matematik sedikit susah. Tak apa, buat dulu dalam bentuk pecahan. So jawapan kemungkinan akan dalam bentuk pecahan. Lepas tu R yang sebenar dia kita kena ubah daripada pecahan kepada bukan pecahan. Terbalikkanlah pecahan tu. Last kali kita kena terbalikkan pecahan tu. Okey, hukum Ohm pun kita akan guna juga. B sama dengan I R.
So apa yang beza dia daripada mendengar rendah dengan form 5 ni? Mendengar rendah kita belajar litar bersiri saja. Cara nak kira macam mana? Litar selari saja. Macam mana nak kira? So sekarang ni waktu form 5 kita gabung siri dengan selari. Formula masih sama, cuma dia ada step by step. Okay, so kita tengok dulu contoh yang pertama. So yang ni dia punya litar dia. Soalan ni dia dapat soalan buku teks je pun. Okey, so kita ada bateri 6 volt, maksudnya beza keupayaan untuk semua 6 volt. Lepas tu kita ada ammeter A yang pertama. So A yang pertama ni adalah jumlah arus. Kan, jumlah arus. Simbol dia I lah. Okey, lepas tu dia pergi ke R1. Okey, rintangan yang pertama 2 ohm, lepas tu kita ada beza keupayaan di rintangan 1. Okey. Ammeter kena connect series, voltmeter kena connect parallel, kena connect selari. Jangan salah lah. Kalau kita connect salah, yang ni letak ammeter dekat sini, voltmeter dekat sini, maka tak berfungsi litar ni. Tak berfungsi. Dan lagi satu, dia boleh merosakkan voltmeter dengan ammeter tu. Pastikan sambungan kena betul. Okey, maksudnya 6 volt tadi ni akan digunakan sedikit untuk rintangan yang pertama. Okey, lepas tu dia split pula dua. Maka kita kata arus yang tadi sekarang kena split dua arus. Maka arus yang kedua dengan arus ketiga ni berbeza lah. Tapi kalau kita tambah dua-dua ni, kita akan dapat balik yang asal. Lepas tu kita pergi kepada rintangan 2 dengan rintangan 3. Rintangan 2 ni pun ada voltmeter dia, rintangan 3 ni pun ada voltmeter dia. Kita kata kalau dia selari, voltmeter dia sama lah. Dia punya nilai dia sepatutnya sama. Okey. So yang pertama, hitungkan REFF. REFF tu apa? Rintangan berkesan. Rintangan berkesan. Effective resistance. Maksudnya macam daya paduan lah yang kita belajar tu kan. Tambah tolak semua daya, dapat daya paduan kan. Net force, resultant force. Yang ni tambah tolak semua rintangan, dapatlah rintangan berkesan. Rintangan keseluruhan lah maksudnya. Rintangan keseluruhannya. So macam mana cara kita nak settlekan masalah? Kalau kita ada siri, lepas tu ada selari pula, maka kita kena settlekan yang selari ni dulu. So dia akan jadi macam ni. So yang ni jadi R1. Yang ni, lepas R1 ni kita kena gabungkan R2 dengan R3 jadi R23. So gabungkan jadi macam tu. So macam mana kita nak gabungkan R23? Sebabkan dia litar selari, kita kena guna formula litar selari lah. 1 per R sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3 kan. R2 dengan R3. So ni adalah 1 per 4 tambah dengan 1 per 12. Yang ni kalau kita kira guna kalkulator, kita akan dapat 4 per 12. 4 per 12 sama dengan 1 per 3. Okey, lepas tu yang tu bukan R dia. R dia ni kita kena terbalikkan kan. Sebab ni dalam bentuk pecahan. So yang ni pun kena terbalikkan. Dapatlah R dia sama dengan 3. So yang ni adalah 3 ohm keseluruhannya. Maksudnya tambah dua rintangan yang selari ni, yang parallel ni, kita akan dapat 3 ohm. Lepas tu kita yang sebelah ni R1 dia adalah 2 ohm. So yang ni kita tahu R1 dengan R23 ni sekarang dah jadi bersiri. Bila bersiri kita hanya tambah sajalah 2 campur 3, dapatlah 5 ohm. Faham tak cara nak kira dia ni? Faham cikgu. So masalah yang kompleks kita kena simplekan dia. Kena simplekan dia. Maksudnya yang selari ni kita nampak macam kompleks, kita gabungkan. Yang selari ni jadi satu benda saja. Lepas tu barulah kita gabungkan yang satu benda lagi, yang sebelah dia. Okey, so kita kata kat sini hitungkan A1 dengan V1. Rintangan arus yang pertama dengan voltmeter yang pertama. So arus yang pertama ni jumlah arus. So kita guna Ohm's law, hukum Ohm kat sini. Hukum Ohm. Hukum Ohm, V sama dengan IR. So nak cari I sama dengan V bahagi R. V ni sebabkan I kita ni total kan, jumlah. Maka V ni pun kena jumlah, R ni pun kena jumlah. Maka V jumlah kita adalah 6. R pula jumlah kita tadi kita kira dapat 5.
So 6 bahagi 5 1.2 ampere. Okey, yang ni faham? Okey, so kita tengok pula V yang pertama ni. Okey, V yang pertama kita guna balik hukum Ohm kita. Cuma hukum Ohm kita ni hanyalah khusus untuk rintangan yang pertama. So I dengan R1. I pun I1 jugalah. Cuma I1 ni datang daripada A1, nampak tak? Dia tak split kan. Arus yang daripada A1 tu masih lagi masuk dalam R1. So kita menggunakan I yang kita kira kat atas tadi. So V1 adalah sebenarnya I darab dengan R1 saja. Jangan ambil R yang jumlah. Yang tu untuk semua. Ni kita nak kira untuk R1 ni saja. Maka I tadi adalah 1.2. R1 kita sekarang ni 2. So dapatlah 2.4 volt. Okey, yang ni pun dapat. Okey, so ni adalah B. Yang C pula, dia suruh kira A2 dengan V2. Okey, A2 ni dia dah split dah. A1 tadi sekarang dah split jadi 2. Okey, so macam mana kita nak tahu? Kita tahu daripada V2 kita ni lah dengan V3 kita. Tadi waktu kita split tu, maka kita dah terguna 6 volt tu, kita dah guna sikit untuk R1 kan. So kita kata kita dah guna sebanyak 2.4 volt dekat R1. Maka baki berapa banyak? Baki untuk V2 dengan V3 adalah 6 tolak dengan 2.4. So 6 tolak 2.4 kita akan dapat 3.6 volt. Yang ni adalah untuk V2 dan ini juga adalah untuk V3. Sebab kita kata tadi kalau dia selari, V2 dengan V3 sama. V2 dengan V3 sebab bateri tu akan buat kerja pada masa yang sama kalau dia selari. Kalau dia siri, dia kena go through by one. Bila go through by one, ada yang one by one tu, yang pertama tu dulu dia akan guna sikit, yang kedua dia akan guna lagi sikit sampailah habis lah, semua sekali dah digunakan. Tapi kalau parallel tu dia kena guna secara sama rata lah. Okey, so yang tu untuk V2 dengan V3. Kita dah terus dapat jawapan lah V2 dengan V3 kita ni, walaupun soalan lambat lagi yang V3 tu, tapi kita dah dapat lah nilai dia 3.6 sebab dia datang daripada jumlah semua 6 volt. Kita dah lalu R1 dulu, maka kita kena tolak lah R1 punya. Tadi kita dah kira dah R1 2.4, maka kita kena tolak 2.4. Baki tu untuk yang seterusnya dan sama rata sebab dia parallel, dia selari. Maka kita boleh kira A2 guna hukum Ohm. Cuma sekali ni semua I2 dengan R2 lah. V2 sama dengan I2 R2. I ni adalah I yang I2 saja. R ni adalah R untuk R2 saja. V ni adalah V untuk V2 saja. Jangan guna yang keseluruhan. So soalan cari I2. I2 sama dengan V2 bahagi dengan R2. V2 tadi kita kira 3.6. R2 dah bagi 4. So 3.6 bahagi dengan 4, 0.9 ampere. Okey. Tu untuk A2. Ammeter yang kedua. Yang ni lah 0.9 ampere. Okey. So, kalau saya tak mau kira yang bawah ni, kita boleh dah tahu A3 ni berapa. Sebab jumlah tadi, jumlah adalah 1.2. Sekarang ni 1.2 dah bahagi 0.9 dekat R2. Maka baki berapa? 1.2 tolaklah 0.9. Dapatlah baki dekat bawah ni 0.3 ampere. Kalau tak mau buat pengiraan yang panjang, kita boleh buat melalui tolak saja. 1.2 tolak 0.9 dapatlah 0.3. Tetapi kita nak check lah betul ke 0.3 kan. So gunalah hukum Ohm untuk R3. V3 sama dengan I3 R3. So I3 sama dengan V3 bahagi dengan R3. So V3 tadi kita kata samalah dengan V2 3.6. Cuma R3 sekarang 12. So 3.6 bahagi 12, kita akan dapat 0.3 ampere. Betul lah calculation kita. Nampak tak? Macam-macam cara lah nak kira dia ni. Nak buat tolak biasa boleh, nak buat hukum Ohm pun boleh. Sebab kita punya konsep tu kena betul. Arus kalau dia jumpa simpang, dia terbelah. Voltage, beza keupayaan, kalau dia jumpa perintang bersiri, dia akan terbelah. Maksudnya mula-mula asal 6 jumpa R1 dulu, maka R1 ni dah dikurangkan. Dia punya beza keupayaan dia.
Lepas L3 ni dia punya susunan dia selari, maka voltan dia selari, tapi arus pula yang terbelah sekarang ni. Arus sekarang elektron dah pergi belah atas sikit, belah bawah sikit, dan banyak dekat atas lah, sebab R2 ni lagi kecil nilai dia. Rintangan dekat atas kecil, rintangan dekat bawah banyak, maka dekat atas ni kurang halangan, arus lagi banyak lah boleh mengalir ke atas. Kalau yang bawah ni banyak halangan, maka arus sikit je mengalir kat bawah. Tapi bila jumpa balik kat simpan kat belakang ni, dia orang bertembung balik, jadilah 1.2 balik dekat ujung ni. Okey, so kerja pula voltan tu, potential difference tu, semakin banyak rintangan, semakin banyak kerja. Tadi kita kata dekat sini 2 ohm, yang jumlah semua ni 3 ohm kan, maka banyaklah voltan diperlukan untuk yang parallel daripada yang R1. Tadi kita kira R1 ni dapat 2.4 je, 2.4 volt. Yang R23 ni adalah 3.6 volt. Nampak tak? Kerja banyak dilakukan bila ada halangan. Logik lah, bila ada banyak halangan, kerja banyak diperlukan. Tapi bila ada banyak halangan, slow lah trafik tu. Slow trafik, maksudnya arus kurang. Okey, faham tak konsep tu? Faham cikgu. Faham So kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Hitungkan REFF. So kita ada complicated punya circuit. Saya suka kita mudahkan dahulu. So kita tengok dekat sini ada bersiri, 4 dengan 4 ni bersiri. Lepas tu dia split kepada 2. Lepas tu dalam split 2 ni ada lagi bersiri. Complicated kan. Maka apa yang kita kena buat? Kita buat dulu yang ni. Sebab bersiri dengan bersiri dalam satu line yang sama, kita boleh tambah. So 2 tambah 2 dapat 4 keseluruhannya ni. So dalam bulatan ni semua sekali 4. Lepas tu 4 dekat atas dengan 4 dekat bawah selari. Maka kita boleh gabungkan. Guna formula 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1/R. Kita akan dapat 2/4 ataupun 1/2. Lepas tu jangan lupa terbalikkan. Maka kita hanya dapat 2. Semua ni adalah 2 ohm sahaja. Lepas tu kita ada 4 tambah 4 tambah 2. So 4 tambah 4, 8. 8 tambah 2, 10 ohm. Okey, faham yang ni? Faham cikgu. Faham Okey, yang B pula. Current. Beza di A, emitter ni. Emitter ni keseluruhan. Dia duduk di keseluruhan. Maka hukum ohm kita jumlah. V kena jumlah, I kena jumlah, R pun kena jumlah. So I sama dengan V bahagi R. V kita adalah V jumlah, beza keupayaan jumlah kita adalah datang daripada bateri 5. R kita adalah R jumlah, rintangan berkesan, kita dah kira dah 10. So 5 bahagi 10, 0.5 ampere, setengah lah, 0.5 ampere. Okey, yang C pula, beza keupayaan titik dia ada 2, A dengan B. So yang ni, antara A dengan B, berapa banyak beza keupayaan? Senang saja, kita dah tahu, kalau kita tahu beza keupayaan yang sebelah dia ni, maka kita boleh tahu beza keupayaan yang keseluruhan parallel ni. Sebab bila dia parallel, volt kat atas dengan volt kat bawah sama je. So overall V dengan VAB ni sama nilai dia dengan yang atas saja ataupun yang bawah saja. So better kita cari yang bersiri, yang di luar. Sebab yang di luar ni kalau kita tambah semua ni dapat 8. So kalau kita buat V sama dengan IR, okey, yang V8 tu saja. Kita yang ni bukan total lah, yang ni V untuk yang 8 ni sahaja. Okey, I total kita 0.5. R kita sekarang ni dah jadilah 8. So 0.5 darab 8 dapatlah 4 volt. Untuk yang di luar ni 4 volt. Maka baki berapa? Baki lagi 1 volt. BAB adalah 1 volt. 1 volt di atas dan 1 volt di bawah. Okey, yang ni faham? Faham cikgu. Faham. Yang tu satu cara yang saya fikirlah. Saya guna yang di luar, lepas tu kita tolak lah. Ataupun nak guna cara yang lagi satu pun boleh. Kalau kita ambil salah satu saja. Ambil salah satu line yang bawah ni saja, nak buat hukum ohm yang bawah ni pun boleh, nak buat hukum ohm yang atas dua-dua ni pun boleh. Ataupun nak buat hukum ohm keseluruhan parallel. Ambil kita try yang tu. Keseluruhan parallel tadi kita atas kita tambah 4, yang bawah 4.
maka kita dapat 2 ohm kan, kita kira tadi 1/4 tambah 1/4 tu terbalikkan dapat 2 ohm. Okey, kita buat yang tu guna 2 ohm tu. V sama dengan, ni buat VAB lah, ni pun VAB tadi, tak, ni VAB. VAB sama dengan I darab dengan RAB. Okey, so I kita adalah 0.5, RAB kita adalah 2. So 0.5 darab 2 dapat 1. Sama juga jawapan dia. Nampak tak? Saya guna yang kaedah pertama tu, kita guna kaedah baki. Yang kaedah kedua ni kaedah direct, cuma kita gabung siap-siap lah dua-dua ni. Tanya. Okey, faham? Faham cikgu. So kita akan sambung latihan ni. Latihan ni semua untuk minggu depan. Kita buat ulang kaji balik lah yang benda ni. Lepas tu kita masuk sikit lagi setengah untuk minggu depan, faktor-faktor rintangan lah pula. Faktor-faktor rintangan pun dah pernah belajar dah waktu menengah rendah tu. Cuma yang ni ada formula. So kita kena introduce formula lah. Okey, untuk yang ni dulu, untuk hari ni pun dah banyak dah. Kita dah go through medan elektrik, positif keluar, negatif masuk. Lepas tu ada bola pimpa dengan relay. Kena tahulah cara nak lukis dan explain. Lepas tu kita belajar arus. Arus adalah kadar pengaliran charge. Q bahagi dengan T. Lepas tu kita belajar beza keupayaan. Beza keupayaan kerja. Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan charge di antara dua titik. Lepas tu yang masuk subtopik kedua ni rintangan. Rintangan adalah nisbah beza keupayaan dengan arus. Bukan ohm dengan ohm. Ohm directly proportional. Bukan ohm, dia melengkung. Kecerunan dia bertambah. Lepas tu kita belajar cara nak kira rintangan arus dengan beza keupayaan untuk litar gabungan siri dengan selari. Teknik dia kita kena mudahkan dahulu litar tu. Maksudnya kalau ada selari, kita settlekan yang selari tu. Kalau dalam selari tu ada lagi siri, kita settlekan yang siri tu. Lepas tu kalau ada lagi dalam, settlekan yang paling dalam. Lepas tu keluarkan dia. Kita start daripada dalam, lepas tu keluar sampailah dapat semua sekali siri. Bila semua sekali siri, kita boleh tambah saja. Lepas tu kalau kita nak check volt dekat salah satu line tu, kita guna hukum ohm untuk line tu sahaja. So jangan guna hukum ohm untuk keseluruhan. Keseluruhan tu boleh juga kita kira, cuma bukan jawapan yang sebenar dia. Yang tu adalah untuk keseluruhan litar. Kalau kita nak line, contoh dalam tu ada banyak-banyak line kan, dan banyak-banyak rintangan, nak kira arus dekat rintangan tu saja, kita kena guna hukum ohm untuk rintangan itu sahaja. Maksudnya V1 untuk R1 dengan I1. Kalau V2 untuk I2 dengan R2. Jangan guna rintangan ataupun voltan ataupun arus yang keseluruhan. Keseluruhan tu kita kira asing.